Semalam Kerajaan Perikatan Nasional sambut 100 hari pentadbiran ya. Ya, ada usaha-usaha yang positif dalam menangani COVID-19. Ada yang kita sanggup dan kita sambut baik, tapi kita juga tahu kekangannya. Apa? Pertama, kerana keabsahan atau legitimacy itu dipertikai, Parlimen tidak bersidang. Maknanya semua yang diumumkan bilion-bilion atau ratusan juta ini tak dapat dipersoal. Dari mana sumbernya, keberkesanannya. Jadi merancang umum begitu saja ya. Keduanya, kita lihat umpamanya satu budaya yang sangat tidak sihat ya. Tokoh-tokoh politik itu jadi barang jual beli ya. Tidak pertahankan prinsip, tapi siapa yang ada hutang, siapa yang dijanji menteri, siapa jadi pangkat GLC, dia boleh berubah kiblat. Jadi begitu rendahnya yang kita sebut uncharismatic, low moral profession. Ini yang pernah disebut oleh Herman Kahn puluhan tahun yang lalu. Ini yang kita rasa bimbangi. Jadi mudah-mudahan rakan-rakan kita yang setia, yang pegang pada prinsip, tidak akan terjerumus sehingga akan tewas dengan tarikan harta, kedudukan dan sebagainya. Umpamanya kita lihat GLC, hampir semuanya diambil tokoh-tokoh politik atau ahli parlimen. Bayangkan, tak semua ahli parlimen mampu dalam bidang tersebut. Mereka dipilih dengan kelayakan masing-masing untuk mewakili rakyat mereka. Ada tempat yang sesuai, ada tempat yang tidak sesuai. Tetapi takkanlah dalam jutaan rakyat yang punya kelayakan profesionalism itu hanya ahli parlimen yang layak. Ini kerana pemerintahan pentadbiran Perikatan Nasional itu sangat lemah dan dia terpaksa berpaut pada dahan yang sangat rapuh. Kita lihat umpamanya beberapa keputusan yang mengejutkan ya. Pertuduhan terhadap Tan Sri Musa Aman dilepaskan begitu sahaja. Dalam masa yang sama saya lihat dalam beberapa hari yang lalu seorang yang miskin yang masih di penjara kerana soal dana ratusan ringgit. Jadi kita lihat umpamanya pengukuhan sistem perundangan yang membuktikan ada dua kelas, dua darjat. Sebab itu filem antara dua darjat ni kita kena tonton semula nampaknya. Di antara yang kelas atasan dan bawahan. Atasan mudah sangat. Ya, saya tahu ada alasan kerana kononnya Peguam Negara yang lalu Tan Sri Gani Patel memberikan pengakuan dan mengusulkan supaya hujah atau alasan perlepasan. Tapi tidak boleh dipertikai oleh pemerintah pentadbiran sekarang. Tidak boleh dipersoalkan apa kepentingan Tan Sri Gani di Sabah, tanah ke, kepentingan peribadi ke, keluarga ke, saham ke, yang menyebabkan begitu mudah terlepas. Hal-hal ini patut disiasat dengan teliti ya. Saya percaya secara umum kita tahu kalau saudara itu guru atau pekerja biasa ataupun pekerja kilang ataupun pegawai keredah kerajaan buat salah, hukum, denda atau masuk penjara. Tapi kalau saudara itu seorang tokoh politik besar, ratusan juta dan bilion ringgit, itu terlepas. Ini terbukti dalam 100 tahun Perikatan Nasional. Sebab itu kita dalam Pakatan Harapan merasakan perlu berganding bahu seluruh kekuatan Pakatan Harapan. Dan ini kita lakukan semalam juga mesyuarat yang saya pengurusikan atas nama PH, Keadilan, DAP dan Amanah bersama kelompok bersatu di bawah Tun Dr. Mahathir dan juga warisan yang dipimpin oleh Datuk Seri Syafiee di Sabah. Kita berkumpul dan kita capai satu persetujuan. Apapun strategi harus bersama, pembangkang harus teguh
dalam pendirian mereka. Sekarang ni 107 itu dalam kumpulan ini, dan kita akan mara ke depan dalam satu pasukan untuk pastikan mandat rakyat dihormati dan kecelaruan, kebobrokan dan rasuah itu dihentikan. Kerajaan telah meneruskan usaha atau ikhtiar untuk menangani masalah ekonomi pandemik, ya. Kita sebut sekarang ini pandemic ekonomi, bukan ekonomi biasa. Ekonomi menangani permasalahan akibat dari keterbatasan, penutupan ruang dan juga kekangan dengan peraturan-peraturan keterbatasan, pembatasan COVID-19. Yang ini diumumkan sebagai penjana. Jadi sementara menyambut usaha yang agak positif dalam beberapa hal, siapa kelemahan paling besar kita tidak boleh bahas. Inilah satu-satu negara di mana kita boleh bentangkan puluhan bilion, ratusan bilion tanpa perbahasan, dan tanpa peluang kepada ahli parlimen di pihak kerajaan dan di pihak pembangkang untuk mengutarakan pandangan, mempersoalkan dan memohon penjelasan berikut. Ya. Saya akan ulas umpamanya dengan melihat beberapa rajah sahaja untuk menunjukkan beberapa langkah segera yang harus diambil oleh kerajaan bersama. Saya mulakan dengan rajah mengenai pertumbuhan, unjuran pertumbuhan keluaran negara kasar. Kita lihat umpamanya, kalau kita penurunannya itu 2020 itu sangat ketara, ya. Dan dijangka kalau ada yang disebut V-shape growth, dia akan melonjak naik segera. Itu jangkaan unjuran. Tetapi kalau kita lihat umpamanya kenyataan Singapura, itu lebih realistik. Dia beza. Angka ini unjuran harus realistik dan tidak propagandistik, tidak propaganda. Unjuran untuk Singapura itu mungkin 8%, ya, kemelesetannya -8, maknanya negatif 8. Jadi kita mengharapkan dia lonjakan. Sudah bayangkan sekarang ini bulan Jun, belum buka lagi peluang, belum ada rancangan yang jelas untuk meningkat. Jadi saya rasa wajar kita bahaskan apakah unjuran ini realistik atau munasabah. Kerana kalau kita buat unjuran yang tidak realistik, keparahan masalah itu akan dirasakan berikut. Yang pertama ialah masalah pengangguran. Apakah langkah yang diambil ini akan memberikan satu gambaran yang munasabah tentang pengangguran? Umpamanya kita lihat, ya, ini dalam beberapa bulan, sebaik akhir Februari, Mac, lonjakannya itu hampir 4%. Itu sekarang, ya. Dan 4% ni maknanya apa? 5% dianggap 900,000 pekerja yang akan hilang pekerjaan. Kalau kita tengok angka ini, apakah mungkin dalam masa 2 bulan angka ini akan turun? Tak munasabah. Dia masih pertahan jumlah yang sekarang ini, dan juga kalaupun dia lebih kurang lonjakannya, tetapi masih tinggi. Saya nak tekankan ini kerana beberapa hal. Dia bukan semuanya salah kerajaan. Jadi saya nak jelaskan. Tetapi ekonomi pandemik ini adalah kerana production itu terbantut, kilang tutup, pengeluaran terbatas, ekspor terhad atau terbatas. Jadi bila production itu tersekat, dia lebih bertambah kerana selain daripada yang disebut disruption of supply chain, ya, tetapi juga kerana pengguna juga tidak akan seperti biasa, ya. Maknanya ada penekanan tentang
keupayaan rakyat membeli seperti biasa. Ini kerana dasar kerajaan yang kita faham, soal keselamatan, dan juga kerana kebimbangan rakyat dan pengangguran atau peluang pekerjaan terbatas, jadi orang tidak berani berbelanja seperti mana yang biasa. Berbalik kepada soal rajah yang pertama tadi, ya, tentang yang kata saya sebut kemungkinan kemelesetan berlaku, ya. Kita lihat umpamanya kalau di jangkaan kerajaan berapa yang kita belanjakan setakat ini, sekitar 45 bilion yang benar dibelanjakan. Jangan kira diumumkan itu soal bank, soal SOXO, KWSP, itu tidak termasuk dalam perbelanjaan nyata. Tetapi ekonomi Malaysia ini ekonomi yang mencecah 1.6 triliun. Ya. Kalau 2 bulan terbantut 133 bilion. Jadi yang kita belanja 45 bilion itu tidak mungkin dapat membantu menampung keperluan atau kerugian 133 bilion. Dan saya nak sebut hal ini sebagai perbandingan supaya rakyat umumnya tahu kesannya dan keperluan untuk membelanja dengan lebih tinggi tetapi cukup berhemah dan tidak umpamanya mengambil peluang ini untuk merompak atau mengenepikan proses tender supaya kos yang patut 200 juta jadi 240 juta, padahal orang susah pun nak makan dan nak hidup. Pengangguran, saya beritahu tadi, cecah 600,000. Apa yang dilakukan oleh pimpinan ialah rebut jawatan, rebut allowance, rebut tender. Dan ini yang harus kita teliti dan perhatikan. Jadi saya harap dalam keadaan ini secara spontan saya beri respon tentang tadi keadaan unjuran pertumbuhan yang saya fikir harus lebih realistik untuk anggap semuanya beres untuk tahun depan, yang saya bimbang akan memberi kesan yang negatif. Dan keduanya, masalah yang real yang dihadapi oleh rakyat iaitu masalah pengangguran yang bertambah, yang akan mencecah jutaan, ya, kalau dalam keadaan sekarang. Jadi ada keperluan umpamanya kita imbangi faktor keselamatan, kesihatan dan keterbatasan atau pembatasan dan jarak sosial dengan keperluan untuk menjana pertumbuhan ekonomi melalui perlepasan dan ruang yang diberikan yang sekarang dilakukan. Masalah pendidikan yang juga terkesan dengan COVID-19, pembatasan ataupun jarak sosial, dan oleh demikian kita lihat setelah beberapa bulan sekolah dan IPT ditutup. Hari ini Kementerian Pendidikan dijangka mengumumkan tarikh permulaan persekolahan. Tetapi saya kira kalau sekolah boleh dimulakan, IPT patut disegerakan, didahulukan. Kalau ikut setakat cadangan yang juga menasabah online, tetapi kita tahu konektiviti dan lain-lain masih merupakan masalah. Ada juga mahasiswa yang cadangkan sekurang-kurangnya dimulakan dengan pelajar atau mahasiswa tahun akhir. Jadi daripada saya atau kawan-kawan beri pandangan, lebih baiklah kita kumpulkan wakil-wakil atau pemimpin mahasiswa dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak untuk berikan pandangan dan teguran atau nasihat mereka sendiri tentang permasalahan yang berlaku. Jadi saya mulakan dengan saudari Aqilah Mahmud. Kebetulan beliau juga pemimpin pelajar dan mahasiswa, naib Presiden PKPIM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Dan sekarang ini tahun akhir ijazah sarjana muda pendidikan pengajaran Islam di Universiti Selangor, UNISEL. Jadi Aqilah, bagaimana pandangan tentang kemungkinan dibuka semula atau disegerakan pengajian IPT? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim
dan untuk peluang yang memberikan ruang kepada mahasiswa, khususnya kepada kami pelajar tahun akhir ataupun yang pelajar tahun 1 dan sebagainya, untuk membahaskan isu yang berkait dengan mahasiswa sendiri. Jadi seperti mana yang kita maklum, kita telah menerima satu kenyataan yang ditulis oleh yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi ataupun KPT yang mengatakan bahawa kelas pengajian secara online akan diadakan sehingga 31 Disember 2020. Jadi pastinya ianya mendapat pelbagai komentar, ada tentangan dan juga ada juga sokongan dari segelintir mahasiswa yang mengiyakan kelas pengajian secara online, dan ada juga setengah mahasiswa yang tidak bersetuju dengan mekanisme pengajian secara online. Hakikatnya kita boleh nampaklah yang bersetuju ni kebanyakannya mereka yang berada di kawasan bandar, mereka yang mudah untuk akses dengan internet. Namun berbeza dengan pelajar-pelajar yang berada di kawasan luar bandar ataupun di pedalaman, seperti saya berada di Tanjung Karang, saya tak nafikan memang akses kepada internet ataupun line kepada internet sangat lambat, dan kadang-kadang saya terpaksa keluar daripada Tanjung Karang untuk ke Kuala Selangor dan sebagainya ke pekan yang lebih besar untuk mendapatkan line semata-mata untuk menghadiri kelas secara atas talian ataupun untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pensyarah. Jadi pada saya kelas pengajian online ni mungkin relevan kepada mereka yang berada di kawasan bandar dan mempunyai akses internet yang kuat, yang laju dan sebagainya. Namun tidak bernasib baik kepada pelajar yang berada di kawasan pedalaman, terutama sekali apabila menghampiri final exam ataupun peperiksaan akhir. Yang mana kita tahu sekarang Universiti Malaya sedang melaksanakan ujian ataupun final exam di atas talian dan diikuti dengan universiti-universiti yang lain. Namun mekanisme pembelajaran atas talian ini tidak dilaksanakan di negara barat lagi seperti mana di UK, US dan sebagainya. Dan kita melihat pembelajaran atas talian ini dilaksanakan hanya di Malaysia, Indonesia, Thailand dan juga di Filipina. Sebab sahabat saya Persatuan Pelajar Islam Indonesia, mereka ada berkongsi tentang bagaimana pembelajaran di atas talian yang berlaku di Indonesia. Dan seperti mana yang kita tahu juga, ada segelintir memang mahasiswa di Indonesia, mereka tidak dapat akses langsung sebab mereka ada yang tinggal di kawasan pedalaman, ada yang di jauh daripada bandar, memang tak dapat nak masuk ke dalam kelas online. Jadi perkara tersebut sangat dititik beratkan dan dari KPM sendiri kami juga ada membahaskan dan juga ada membincangkan tentang kelas pengajian online ni lah, yang mana kita tahu ianya lebih membawa kepada kebaikan, ada kebaikan dia dan juga ada keburukan dia. Dia ada pro and cons tapi lebih membawa kepada keburukan, terutama sekali dari segi satu, yang pertama adalah tadi berkaitan dengan akses, dan yang kedua adalah berkaitan dengan fokus pelajar ketika menghadiri kelas online. Setengah pelajar mereka tidak menghidupkan ataupun dia onkan kamera. Jadi bila dia tak on, boleh jadi waktu tu dia tengah tidur, dia tengah memasak ke, ataupun dia tak dengar pun, dia tak ada dekat dalam talian, dia ada dalam talian tapi dia tidak berada secara face to face lah dengan lecturer walaupun di dalam phone. Jadi perkara tersebut kita tidak boleh nak ukur sejauh mana pelajar tersebut dapat sepenuhnya apa yang diajar oleh lecturer melalui online. Dan hakikatnya memang kita nampaklah secara jelas. Baik, terima kasih. Itulah ada gangguan sedikit tak apa, tapi saya dapat tangkap permasalahannya. Walaupun kadang-kadang ada juga profesor yang cadangkan, tapi saya fikir masalah ni dia tidak lihat permasalahan konektiviti yang serius. Kalau Akilah
ikuti umpamanya bila saya tonjolkan keperluan DNA 23 digitalization, saya sebut selalu masalah connectivity pertama. Mesti. Keduanya, jangan izinkan teknologi baru digital ini menyebabkan kesenjangan. Ya, di mana orang yang berada di bandar itu lebih berupaya dapat akses yang baik ketimbang orang yang di desa atau pedalaman. Jadi kalau kita gunakan hanya online learning dan tidak fikir tentang akses, ini akan membebankan. Sebab itu saya fikir dalam keadaan sekarang mesti dicari jalan membuka IPT dalam kadar segera, walaupun dengan kekangan peraturan SOP yang ketat. Itu dibolehkan kerana kalau penyelesaiannya itu hanya melalui online, ia mesti juga disusun supaya orang-orang ini juga dipindahkan ke kawasan yang punyai akses atau connectivity. Baik, kita pindah kepada saudara John Ryan Morrison. Jauh sikit ni. Di Sarawak, di UNIMAS, dia pemimpin mahasiswa dalam MPP, Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAS. Sekarang ini ijazah sarjana muda komunikasi strategik. Saya nak tanya, apa dia tu komunikasi strategik tu, John? Ni suara. You unmute kan? Ya, dah. Tentang komunikasi, tentang sekali lagi sebab tadi hilang. Jadi saya nak mula dengan mempelawar John Ryan Morrison dari Sarawak, pemimpin mahasiswa MPP, Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAS, dan sekarang ini di bidang komunikasi strategik. Jadi saya nak mula minta penjelasan apa dia komunikasi strategik, kemudian saya akan susuli dengan soalan lain. Komunikasi strategik adalah satu kajian untuk mempelajari tentang teknik-teknik berkomunikasi, dan kerjaya dia mungkin untuk saya di masa depan ialah macam pemberita, bekerja dengan media. Ya. Oh, baik. Kau tu boleh bantu saya besok tu. Terima kasih. Ya. Now, saya nak tanya tentang permasalahan dihadapi oleh mahasiswa. Umpamanya dengan keadaan sekarang. Kadar sewa kebetulan kalau di sekitar universiti membayar sewa, apakah perlu diteruskan dalam keadaan universiti itu ditutup? Keduanya tentang hidup, sara hidup, makan, minum dan sebagainya. Saya nak tahu tentang masalah yang dihadapi oleh mahasiswa secara umumnya di UNIMAS tu. Sekarang MPP UNIMAS telah menyuruh pelajar lain untuk tidak menyebarkan berita palsu pasal yuran universiti kalau dikembalikan, sebab dia menunggu kenyataan rasmi dari UNIMAS sendiri. Oh ya. Tapi maknanya perlu dibayar yuran atau sekarang ni ditangguh? Tinggal menunggu kenyataan rasmi dari UNIMAS sendiri. Ya. Walaupun pandangan kita kalau universiti buka bayarlah, kalau universiti tutup. Ya. Saya pun belum bayar yuran kediaman lagi. Sejak PKP dilaksanakan. Dan topiknya kembali ke UNIMAS pada 23 Mac. Semasa PKP. Sekarang ini maknanya, tapi UNIMAS dah maklum sudah kembali ke universiti atau belum? Belum. Sebab saya pelajar tahun 1. Pelajar tahun akhir sudah dimaklumkan dalam WhatsApp rasmi universiti. Bila yang dijadual pembukaan untuk tahun akhir? Mungkin 1 Ogos. Itu lama ya. Ya. Saya lihat makna kita agak tahu hadapi risiko kesihatan ya.
Tetapi kalau kita siapkan dengan mask, kemudian jarak di dewan kuliah dan diperingatkan terus, kerana kalau tidak, kalau sampai 5-6 bulan pelajar-pelajar ini tidak meneruskan, akan hadapi masalah. Apa pandangan John dalam perkara ini? Yang saya pelik, kenapa pelajar tahun baru, pelajar intake baru nanti, dia adalah antara golongan yang boleh masuk universiti untuk memulakan pengajian. Mungkin pengajian online tapi mereka dapat masuk universiti. Sementara pelajar kami yang akan masuk semester 3 ataupun masih semester 2 tapi kami online di rumah. Ya. Baik, kita pindah ke teruskan, sila. Maksud saya, pelajar intake baru nanti bulan September sepatutnya mereka akan masuk ke universiti. Mereka adalah antara golongan universiti, pelajar universiti yang baru yang dapat masuk universiti untuk memulakan pengajian. Sementara sebab itu pandangan kita umumnya, kalau boleh, ini tentulah urusan Kementerian Pendidikan Tinggi, tapi kalau boleh disegerakan langkah ini dengan keadaan yang sangat terbatas, dan kalau tidak menjejaskan. Ini satu generation, ini generasi Y ini terjejas. Kalau pelajaran itu tertangguh 6 bulan, maknanya seluruh negara akan hadapi permasalahan yang berikut. Jadi kita tunggulah pengumuman, mudah-mudahan dapat disegerakan, bukan saja untuk tahun akhir tapi berperingkat untuk pelajar-pelajar lain juga. Saya akan pindah ke Saudara Syahrul Nizam. Syahrul ni sekarang ni Presiden Mahasiswa Keadilan Malaysia, tahun akhir, pengurusan perniagaan, juga Universiti Selangor, UNISEL. Jadi Saudara Syahrul, saya tanya masalah padanan kursus dan peluang pekerjaan, kerana masalah pengangguran ini sekarang meningkat. Saya jelaskan dalam acara berikut ini tentang Rajah menunjukkan dia melonjak ke atas sejak bulan Mac, dan ini juga melibatkan ratusan ribu mahasiswa dalam soal pekerjaan. Boleh sentuh soal hal ini? Terima kasih Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan pengangguran graduan ini adalah suatu yang membimbangkan. Jika kita lihat laporan daripada IMF, kadar pertumbuhan negara di seluruh dunia adalah sebanyak -3, justru memberikan impak secara terus dan langsung kepada graduan-graduan yang baru saja habis belajar untuk cari kerja. Dia bukan itu sahaja Datuk Seri, dia termasuk dengan pelajar-pelajar yang mengikuti kursus praktikal di beberapa syarikat yang mana mereka terpaksa menangguhkan kuliah untuk internship kerana hal PKP. Jadi apabila PKP ini telah diangkat sedikit, dia ada permasalahan bahawa company-company ini dia tak nak ambil student internship, sebab kalau kita ambil student internship dia memerlukan kos-kos untuk pembayaran allowance. Jadi adalah satu cabaran untuk graduan pada tahun ini, terutamanya saya lah pelajar tahun akhir yang akan bergraduasi tahun ini. Untuk mencari sumber pekerjaan, saya ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan. InsyaAllah kalau tiada aran melintang boleh masuk ke dalam syarikat-syarikat besar. Tetapi permasalahannya, apabila kadar pertumbuhan negara, kadar pertumbuhan dunia sebanyak -3, ia membantutkan syarikat-syarikat untuk memberi peluang kepada graduan dan fresh graduate untuk diambil bekerja. Jadi apabila kita ingin menoleh arah kepada IR, Industrial Revolution 4, kita menuntut di mana yang menuntut segenap mahasiswa ataupun manusia untuk mendalami keupayaan teknologi internet dan juga teknologi untuk berurusan melalui atas talian. Ia menjadi satu permasalahan apabila kita lihat universiti sendiri gagal untuk menyediakan platform online learning kepada mahasiswa. Tapi kita tak nafikan tenaga pengajar seperti pensyarah-pensyarah, profesor yang bertungkus lumus
cuba untuk membantu mahasiswa terutama dalam subjek-subjek yang sukar melibatkan pengiraan kalkulus. Mereka akan mencuba sedaya upaya untuk mencotetkan di atas kertas untuk mahasiswa belajar. Tetapi tidak dinafikan juga apabila berlaku wabak COVID-19 ini, ia menunjukkan ketidaksediaan universiti itu sendiri untuk menyediakan mahasiswa untuk terus kepada arah Industrial Revolution 4. Jadi adalah permasalahan apabila kegagalan universiti ini untuk menyediakan mahasiswa kepada Industrial Revolution 4 dan apabila keluar, mahasiswa tidak tahu bagaimana untuk capture this market, capture this new emerging market. Oleh itu, kami di Mahasiswa Keadilan, kami menyedari bahawa permasalahan utama untuk mahasiswa-mahasiswa dan juga murid ialah melalui kelas-kelas online. Jadi, Saudara Syamil Lutfi daripada Mahasiswa Keadilan, Naib Presiden, telah berbincang untuk melaksanakan satu program cakna siswa di mana kita menggunakan pejabat-pejabat YB Keadilan untuk memberikan akses internet dan juga bahan-bahan untuk kita photostat dan juga print kerja-kerja sekolah. Seperti yang kita umum tahu, kerja-kerja sekolah yang diberikan oleh cikgu-cikgu perlu di print dan kadar untuk membayar kosnya sehingga RM1 satu helai. Jadi program yang dilaksanakan test pilotnya di Kedah dan kami telah berbincang dengan Datuk Johari dan juga Saudara Firdaus, Ketua AMK Kedah. Kami telah berjaya melaksanakannya dan alhamdulillah dia telah memberikan manfaat kepada mahasiswa dan juga pelajar di sekitarnya. Dan terakhir, kami juga daripada Mahasiswa Keadilan telah bersama membantu mahasiswa dan juga rakyat-rakyat Malaysia ketika musim PKP ini. Kami telah laksanakan program-program memberi bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa di setiap kampus. Dan pada awalnya ketika berlaku PKP, dia terjadi masalah apabila pihak kementerian sendiri pun tidak tahu sama ada boleh duduk di universiti ataupun tidak. Itu yang jadi pelajar berkerumun di TBS. Jadi kami telah sediakan satu laporan mahasiswa di setiap kampus ketika awal pelaksanaan dan kami juga telah mengagihkan bantuan harapan siswa yang mana penyumbang terbesarnya daripada rakyat Malaysia yang menyedari bahawa mahasiswa-mahasiswa yang berada di rumah sewa ini kekurangan makanan. Jadi insya-Allah kami akan meneruskan usaha-usaha aktivisme ini untuk membantu masyarakat dan kami akan terus bersama dengan pimpinan mahasiswa yang lain di setiap universiti untuk kita sama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih. Terima kasih Syarul Nizam. Saya ingat cadangan itu baik umpamanya selaras dengan pejabat Dewan Undangan Negeri atau Parlimen. Kalau di sekitar Port Dickson, silalah manfaatkan. Kalau tidak terbeban mahasiswa dengan kos yang agak meningkat untuk persiapan kertas dan nota kuliah dan sebagainya. Tetapi yang dicadangkan juga ya tentang cakna siswa ini ya, maknanya biar kita dengar sendiri siswa mengemukakan pandangan. Jadi setakat ini bagaimana kejayaannya? Setakat ini alhamdulillah kita telah membantu di beberapa Dewan Undangan Negeri di Kedah dan kita juga telah siapkan beberapa kertas kerja untuk dilaksanakan di Dewan-Dewan Undangan Negeri yang lain seperti di Selangor, di Pulau Pinang dan juga di Negeri Sembilan, insya-Allah. Saya dah berbincang dengan Ketua AMK di sana. Baik, kita pindah sekarang ke jauh pula ke Kota Kinabalu. Saudara Mahwan Rujih yang aktif dalam Siswazah, penolong siswa agung, Siswazah Muda ABIM Sabah dan tahun akhir Diploma Teknologi Makmal Perubatan Asia Metropolitan College Kota Kinabalu. Dia makmal. Betul. Teknologi makmal ni maknanya kalau profesionnya besok apa dia ya? Dia lebih kepada kerja dalam makmal yang run test COVID semua tu. Ya, itulah kerja kami sebenarnya. Tapi kami tidak begitu menonjol sebab kalau pergi hospital selalu yang orang kenal cuma doktor, nurse dengan MA. Selebihnya memang orang tidak akan kenal. Jadi kami di belakang tabir. Dan untuk itu saya nak jelaskan ya,
saya akui sebab tu bila kita sebut frontliners, selalu orang sebut ni, kita sebut termasuk pencuci. Ya. Hospital tidak boleh berjalan tanpa pencuci. Pencuci itu bukan di belakang. Dia cuci itu di ward. Begitu juga dengan pembantu makmal, pembantunya semuanya. Jadi saya ingat betul peringatan Saudara Mahwan bahawa jangan kita remehkan ya. Seolah beritahu satu doktor, nurses memang penting jururawat ya, tetapi dia mesti dilihat secara menyeluruh. Bagaimana ya pandangan? Betul lah. Sebab bukan apalah, cuma kadang yang saya tengok di grup makmal sebenarnya dorang agak kecil hati lah, sebab yang selalu kena mention, yang kena bagi penghargaan selalunya lah nurse, doktor. Tapi dorang terlupa orang yang run service tu, orang yang run test tu, yang kasih tahu result semua tu, itu semuanya dari makmal sebenarnya. Kalau tidak makmal, actually benda kita tidak tahu. Contohlah, kalau dia ada satu penyakit sifilis, bagi satu contoh, dia ada simptom tapi doktor tidak tahu ini sifilis atau ini penyakit yang lain. Jadi dia kena hantar sampel pergi makmal juga. So bila sudah makmal run dan kita kasih sah yang dia ni positif sifilis, dan kita boleh bagi tahu doktor, iya pesakit ni dia positif untuk penyakit ni, begitu. Tapi dalam masa yang sama privacy untuk pesakit tu kena kasih tutuplah. Sebab kebanyakan orang sekarang dorang tidak jaga privacy. Ada yang keluar saja daripada tempat yang contoh makmal begitu, dorang kasih cerita, oh di kawan kau ada begini-begini. Sepatutnya even though kawan dia sekalipun, dia kena kasih tutup juga. Tapi nowadays banyak yang begitu, banyak yang kasih tahu yang, oh si Abu ada begini, si Ali ada begini. Dia kasih tahu penyakitnya, dan terkeluarlah semua begitu. Begitulah. Nah, ini terkait dengan soal akhlak dan etika lah. Dalam profesion manapun, tanpa etika itu kadang-kadang ada pelanggaran ya. Etika ni baik menterinya atau pensyarahnya, pelajarnya dan juga profesion yang pelbagai. Saya setuju gesaan itu. Tetapi untuk pandangan berikut, adakah tentang hal yang kita bincangkan ya, soal bila IPT dibuka, soal yuran, soal sewa, bagaimana pandangan Saudara Syarul? Maaf, soal Saudara Mahwan Rujih. Okey. Mahwan ni asal mana je? Saya tahu di Kota Kinabalu, asal di mana? Saya Kundasang, memang asal Kundasang. Kundasang. Aduh, ya. Dingin. Banyak asparagus. Bolehlah. Okey, balik kepada topik asal, pasal sewa, pasal dorang punya kebajikan. Actually, saya adalah salah satu senior. Saya hanya seorang senior yang concern di college saya lah. Saya tidak tahu yang lain concern ataupun tidak. Tapi apa yang saya nampak adalah, first, dorang punya sewa. Okey, sewa dorang ni, dorang ada buat pinjaman PTPTN. Okey, pinjaman PTPTN ni akan kita bayar dengan college. Tapi yang menjadi masalahnya adalah kalau di swasta, di tempat saya sendirilah, dorang punya rumah kena bayar asing. Maksudnya student bayar rumah sendiri dan yuran pengajian bayar lain. Maksudnya yuran pengajian kena tanggung PTPTN, manakala yuran rumah dengan utilities semua, elektrik semua, itu student yang kena bayar. Okey, itu bagi saya kesian sebab dorang, kita tidak tahu background student dari mana, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Jadi kesian begitu. Maksudnya saya mau tolong, tapi saya tidak tahu di mana platform yang betul untuk saya kasih tahu supaya student ini boleh kena bantu. Okay, yang pertama. Yang kedua adalah pengajian online. Okey, untuk pengajian online sedikit sebanyak bagi saya lah, bagi pendapat saya sendiri, walaupun saya punya statistik hilang, saya tidak tahu pergi mana, tapi pengajian online dapat membantu dalam 30% dari pembelajaran. Sebab kalau bagi saya lah, yang penting belajar daripada langsung tidak kena ajar. So kiranya lecturer itu tidaklah makan gaji buta begitu. Jadi dia betul. Bagi Lagi tapi kalau makmal dan sebagainya, dia tak boleh online lah. Ya betul lah. Tapi ada certain yang boleh juga lah. Contohnya macam
teori microbiology, teori patofisio, semua tu boleh. Tapi untuk praktikal dia itu yang susah sikit lah. So akan terpaksa sedia makmal di rumah lah mungkin. Tapi tapi tidak boleh juga sebab illegal kan, tiada tempat, jadi susah lah begitu. Jadi untuk pembelajaran online bagi saya boleh ada, bagi pendapat saya lah, boleh guna dua cara. Yang pertama adalah kita send note guna WhatsApp. So tidak semua connectivity lambat kan. Nah, jadi kita boleh send file. So file untuk nota tidak lebih daripada 50 MB dan 10 MB ke bawah dalam 1.2 MB begitu. Jadi still boleh download. Dan kedua, tapi Mahwan, kalau di Kundasang mana ada akses? Ada. Kita boleh guna wireless. Ada wireless di sini. Tapi kena pandai cari tempat lah begitu. Mana tidak ya. Untuk tempat saya ni alhamdulillah di belakang sana tu ada satu pencawang Maxis. Jadi alhamdulillah, syukur masih juga connection laju walaupun selepas gempa bumi hari itu ada terkurang sedikit lain dia. Tapi boleh lah, still boleh lah. Dan apa lagi satu tadi tu? Ya, tapi tak apalah, terima kasih. Maknanya yang kalau di KK okey lah, di KK lebih baik lah, macam kalau KK Kuching akses. Tapi kalau pergi ke Kapit, pelajarnya itu di Baram, itu masalah. Begitu juga di Kundasang ke, di Kudat ke, ya. Jadi tak sama aksesnya. Jadi walaupun boleh kita mulakan, tetapi ada terbatas. Baik, sebelum kita simpulkan, ya, kita akhiri, boleh bagi sedikit komen ringkas. Kita mula dengan Akilah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf, line saya tadi hilang sekejap. Saya tak tahu kenapa. Okay, jadi menariklah perbincangan yang dibahaskan oleh sahabat-sahabat mahasiswa sama ada daripada AMK, daripada MKM sendiri. Dan saya tertariklah dengan berkaitan dengan intern. Itu kalau di company, tapi kalau di sekolah, yang kena intern di sekolah seperti ambil jurusan pendidikan, memang sampai sekarang kami masih menunggu panggilan untuk masuk ke intern. Sebab kalau tak intern, tak boleh nak convo. Jadi maksudnya banyak kekangan, dan saya rasa kita perlukan SOP yang segera untuk pelajar-pelajar yang intern di sekolah dan juga di company luar lah, supaya perkara ni tidak berlarutan dan pelajar tidak tanya-tanya. Sebab saya nampak sekarang ni KPT sangat lambat, maafkan saya lah, saya terpaksa jujur je. KPT sangat lambat mengeluarkan kenyataan. Bila student dah marah barulah nak keluarkan kenyataan. Macam kita nampak lah isu pelajar tak balik ke kandas di kampus, bila dah ramai yang bising di Twitter barulah bergerak, barulah keluar kenyataan. Dan bila ada isu student lapar dekat kampus tak dapat bantuan makanan, barulah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi komen ringkas berdasarkan perbincangan kita menyedari bahawa keperluan untuk kita melonjak kepada IR4 adalah satu yang amat penting, tetapi kita jangan lupakan masyarakat yang berada di pendalaman, di luar bandar, yang mempunyai konektiviti internet yang agak lemah. Seperti minggu lepas saya telah turun ke kampung Felda Sungai Tengi di Hulu Selangor, dan memang konektiviti telefon juga agak mustahil untuk didapati. Jadi ia menjadi satu permasalahan apabila saya cuba untuk sampaikan bantuan printer untuk ketua kampung print kerja sekolah, tapi line internetnya tak ada. Jadi kita juga tak boleh nafikan kelemahan Kementerian IPT seperti yang saudari Nurul Akilah katakan tadi, kelemahan daripada YB Dr. Noraini sendirilah untuk bertindak balas kepada setiap permasalahan isu mahasiswa. Dan apabila mahasiswa bersuara, barulah dia cuba melaksanakan sesuatu untuk kebaikan mahasiswa. Seperti contohnya apabila kita telah mengeluarkan kenyataan bersama mahasiswa Malaysia, di mana dalamnya ada mahasiswa keadilan, mahasiswa amanah, PKPIM, Belia Harmoni, mahasiswa UMNO dan juga mahasiswa PAS, barulah kementerian hendak melaksanakan perubahan. Kalau tidak, sampai sekarang tak ada. Kami cuba juga untuk mendapatkan satu lagi kenyataan media untuk minta menteri turunkan harga yuran
IPT tetapi masih tidak mendapat maklum balas daripada mahasiswa di seberang sana. Jadi isu sewa rumah juga memainkan satu permasalahan kepada mahasiswa kerana umum kita tahu walaupun tak duduk dekat rumah sewa tapi rumah sewa masih juga kena bayar. Dan meskipun kerajaan telah umumkan moratorium tetapi mahasiswa yang menyewa nampaknya tidak mendapat pun sebarang faedah daripada moratorium itu. Dan isu yang terakhir adalah berkaitan dengan isu yuran yang perlu kita sedari bahawa mahasiswa bukannya datang daripada keluarga yang elit, keluarga yang kaya. Kebanyakannya datang daripada keluarga yang susah, B40, M40. Maka pihak universiti dan juga pihak kementerian sendiri harus berbincang bagaimana untuk menangani permasalahan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selalu kadang di antara pengumuman yang lunak ni, saya dalam Facebook Like selalu saya peringatkan, di antara pengumuman yang lunak dan dasar yang baik dan pidato yang memukau, itu berbeza dengan kenyataan di bawah. Sebab itu saya pilih untuk bertemu sendiri dengan Akar Umbi yang Facebook Live yang lalu. Saya bicara langsung dengan pihak penjajah, dengar dia sendiri ya. Daripada pengumuman menteri, semua orang tahu ya. Ini penting. Baik, kita Saudara Mahwan. Okey, kalau saya paling simple lah, saya ambil intern saja. Sebab intern dah penting kan, kalau kita mau kerja, kita perlu pengalaman, at least 1 tahun ataupun ada pengalaman dalam bidang yang kita ceburi. Okey, dan sepunya cadangan jalan. Kalau lah boleh ni dorang kasih sedia tempat, dorang cari tempat intern untuk student yang baru habis. Maksudnya yang dorang belum intern, yang belum intern tu dorang kasih replace di mana-mana untuk intern, kasih try, bagi percubaan. At least ada 3 bulan pun tiada masalah sudah. So dorang kalau belajar teori saja dalam perubatan, belajar teori saja tidak memadai, sebab apa yang kami belajar di teori dengan praktikal dia totally different. Contohnya macam hari itu kami kena introduce Simon, tiba-tiba masuk praktikal bot terus tidak tahu macam mana menggunakan mesin tu. Jadi nanti kalau dorang kerja tiba-tiba dorang dapat peluang lah, dorang tersangkut sikit, dapat rezeki, dapat bekerja, dan dorang tahu di sini saya familiar, saya tidak perlu risau. So tinggal just belajar mana yang advance saja lagi. So kalau student usually dorang kena provide yang bukan advance, basic saja. Cara kasih urus sampel. Baik, jelas tu, maknanya ini soal padanan di antara latihan atau kursus dengan tempat bekerja. Ini disebut terlalu misfit kadang-kadang ya. Di antara apa yang dipelajari dengan apa yang diperlukan oleh industri, dan kalau kita perluaskan. Jadi saya ucap terima kasih lah kerana pandangan saudara yang hari ini yang menyentuh soal yang cukup luas ya. Ada yuran, sewa, pelajaran, soal mismatch dan sebagainya. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan memanfaatkan waktu dengan sebaiknya. Baik. Datuk Seri, saya nak sampaikan pesan terakhir. Saya rasa saya mewakili mahasiswa di seluruh Malaysia lah dan juga rakyat Malaysia. Kami berharap Datuk Seri dan juga Pakatan Harapan lakukan sesuatu lah untuk selamatkan Malaysia, sebab dia tahu sudah terlalu bobrok sangat bila kekayaan negara dia agih tidak InsyaAllah. Sedang dirangka dan diusahakan. Terima kasih. Baik. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.